Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ajiman, nomor metrik BK22110301. Perpaduan dikenali sebagai hubungan erat atau toleransi yang diwujudkan secara tidak sengaja dalam kalangan kaum atau etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan juga merupakan proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai kebersamaan serta perasaan cinta kepada negara. Contohnya, perpaduan rakyat Malaysia adalah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan negara kita. Manakala, integrasi pula merupakan penggabungan atau pergabungan beberapa kaum menjadi satu kesatuan. Bagi negara yang berbilang bangsa seperti negara kita Malaysia, proses ini merupakan satu matlamat utama yang perlu diusahakan hingga berjaya. Negara kita Malaysia merupakan salah satu contoh kejayaan proses integrasi kerana dapat mengekalkan keamanan dalam tempoh yang sangat lama dengan rakyat yang berbilang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Snita binti Abdullah, pemegang kad matrik BI 22110138. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang evolusi perpaduan. Okey, seperti mana yang kita tahu, dasar pecah dan perintah oleh penjajah British menyebabkan wujudnya jurang antara etnik di Malaysia yang terpisah dari aspek demografi, ekonomi, politik, bahasa, pendidikan dan pergaulan harian yang memberi kesan kepada perpaduan negara. Peristiwa seperti 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada beberapa usaha serta komitmen kerajaan dalam menangani isu perpaduan sehingga rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Pada peringkat awal, langkah yang telah diambil berupa tindakan segera yang bertujuan untuk mengekalkan kestabilan politik, keselamatan dan juga keharmonian negara. Pelbagai langkah dan tindakan dibuat pada ketika itu untuk mewujudkan perpaduan rakyat, antaranya menggalakkan interaksi sosial yang lebih tertumpu pada penyertaan masyarakat berbilang etnik dalam majlis dan perayaan yang dianjurkan. Tumpuan awal telah diberikan kepada usaha merapatkan jurang ekonomi yang wujud antara etnik melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB, dan secara langsung DEB telah menjadi kerangka untuk memperkukuh perpaduan di Malaysia. Sebelum ini, kerajaan telah berusaha untuk mewujudkan kesepaduan sosial melalui dasar-dasar negara yang berbeza. Antaranya termasuklah dasar pendidikan kebangsaan, dasar sosial negara, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar keselamatan negara dan juga dasar komuniti negara. Dasar-dasar ini telah memberikan impak positif untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran. Namun jurang keyakinan antara etnik masih ada. Menerusi penggubalan dasar perpaduan negara, dasar ini berperanan sebagai dasar payung bagi semua usaha dan komitmen kerajaan dalam mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Kini wujud pelbagai cabaran baru yang memberi kesan kepada perpaduan rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan etnik dan penganut agama yang berbeza. Situasi ini semakin mencabar lagi dengan fenomena globalisasi, kemajuan teknologi dan juga komunikasi tanpa sempadan, pergerakan manusia yang kian meningkat serta persekitaran politik berasaskan perkauman. Melalui dasar perpaduan negara, isu dan cabaran yang telah dikenal pasti akan dikaji dan diperhalus dari pelbagai aspek bagi mencari formula penyelesaian terbaik. Dasar ini menetapkan hala tuju bagi memupuk, mengukuh serta memelihara perpaduan melalui strategi-strategi khusus agar perpaduan menjadi budaya dan amalan hidup yang diperakui, dihargai dan diimpikan oleh setiap warga Malaysia. Hai semua, saya Florence Anak Tanu, memegang nombor matrik BK22110115, akan mengulas berkaitan langkah pertama yang perlu diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Antara langkah utama yang perlu diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum adalah melalui pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan.
Dasar ini telah digubal untuk mewujudkan persefahaman dan perpaduan kaum melalui pendidikan. Dengan ini, kerajaan dapat menyatukan pelajar-pelajar sekolah yang berbilang kaum dalam satu sistem pendidikan yang sama bagi memupuk kesedaran dan perpaduan kebangsaan. Sebagai contoh, mewujudkan sistem pembelajaran yang selaras, iaitu mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua jenis sekolah di Malaysia dan menerapkan unsur-unsur pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran seperti kajian tempatan di peringkat sekolah rendah dan sejarah di peringkat sekolah menengah. Selain itu, melalui dasar pendidikan kebangsaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang juga dikenali sebagai bahasa penyatuan serta digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah sehingga peringkat institusi pengajian tinggi bagi mewujudkan perpaduan masyarakat berorientasikan Malaysia. Ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan persefahaman antara kaum lain serta melahirkan masyarakat yang berilmu, seimbang, harmonis, berdisiplin dan bersatu padu memenuhi keperluan tenaga rakyat terlatih bagi membangunkan negara. Akhir sekali, langkah yang perlu diambil oleh kerajaan Malaysia bagi mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum melalui dasar pendidikan adalah kerajaan mewajibkan pelajar untuk bergiat aktif dalam kegiatan kurikulum dan sukan di sekolah. Sebagai contoh, unit beruniform seperti pengakap, persatuan bulan sabit merah dan pandu putri, serta sukan dan permainan seperti bola sepak dan sepak takraw. Ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang berbilang kaum untuk bergaul dan memupuk semangat perkitaan dalam kalangan mereka. Nama saya Reina Cha Sing Rong, nombor matriks BK22110119. Langkah seterusnya untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum adalah kerajaan patutlah melanjut dan menjayakan dasar kebudayaan kebangsaan di Malaysia. Bagi sebuah negara seperti Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, dasar kebudayaan kebangsaan amat memainkan peranan dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Bukan itu sahaja, dasar ini juga sebagai garis perpaduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti bangsa dan negara Malaysia pada peringkat antarabangsa. Oleh itu, kerajaan hendaklah menganjurkan berbagai program tentang kebudayaan dan seni kaum seperti pameran seni, pertunjukan budaya, kursus muzik dan acara kebudayaan bagi semua kaum. Hal ini dapat mengelakkan interaksi antara etnik yang berbeza dalam memberikan peluang untuk menghargai kebudayaan masing-masing. Melalui program ini, masyarakat dapat mengekalkan identiti budaya masing-masing demi memupukkan perpaduan kaum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Emil Zaini bin Benan memegang nombor kad metrik BK22110303. Saya akan mengupas isi seterusnya mengenai persemufakatan politik. Persemufakatan politik dapat menjadi salah satu cara untuk kerajaan Malaysia mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Hal ini dikatakan sedemikian kerana wujudnya kerjasama dan toleransi antara kaum dan parti-parti politik dalam hal-hal pembahagian kekayaan ekonomi negara di kalangan masyarakat berbilang kaum melalui elemen perkadaran atau sebandingan. Begitu juga elemen ini turut digunapakai untuk membuka peluang dan ruang untuk setiap wakil parti memegang jawatan kabinet dan pentadbiran awam tetapi perlu berkadar dengan nisbah kumpulan etnik tersebut. Sebagai contoh, Pakatan Harapan yang merupakan satu parti campuran yang terdiri daripada gabungan pelbagai parti politik iaitu PKR, DAP, Amanah, APKO dan MUDA turut disertai dengan pergabungan parti campuran besar yang lain seperti Barisan Nasional dalam membentuk kerajaan perpaduan iaitu Kerajaan Malaysia pada masa kini. Oleh sebab itu, kerjasama antara parti campuran yang diwakili oleh berbilang kaum haruslah dikekalkan dengan terus bekerjasama dan bertolak ansur dalam hal-hal politik supaya dapat mengekalkan satu bangsa Malaysia yang harmoni dan bersatu padu dalam masyarakat yang adil dan saksama. Kesannya, ia dapat membuka ruang parti yang berbeza dasar perjuangan mengintegrasi kepentingan bersama demi negara dan membentuk integrasi politik yang menjurus kepada satu keadaan apabila perbezaan kaum bukan lagi satu masalah kepada penyatu paduan rakyat.
masalah ekonomi merupakan halangan yang besar dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi kaum dalam negara Malaysia. Di samping itu, kerajaan telah membentuk pelbagai rancangan dan strategi bagi membolehkan semua kaum untuk menyertai berbagai bidang pekerjaan serta semua peringkat kegiatan ekonomi. Bagi mencapai hasrat tersebut, beberapa dasar pembangunan telah dirangka oleh kerajaan bagi mengambil langkah dengan meningkatkan ekonomi negara seperti Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Dasar-dasar tersebut digubal untuk memastikan pembangunan ekonomi yang seimbang dalam kegiatan utama ekonomi negara bagi membolehkan perkembangan yang sama rata dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kerajaan menubuhkan dasar-dasar tersebut adalah dengan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Tambahan lagi, dasar-dasar tersebut juga merupakan satu usaha kerajaan untuk melibatkan semua rakyat Malaysia untuk menyertai pembangunan negara agar negara Malaysia menjadi negara maju. Ini akan meningkatkan lagi taraf pembangunan ekonomi negara. Sebagai contoh, Dasar Ekonomi Baru yang digubalkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1970 bagi membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum dalam dan luar bandar di Malaysia. Ini merupakan satu reaksi dari rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Selain daripada perpaduan negara, terdapat dua matlamat utama yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru, iaitu pengambilan pekerja-pekerja di pelbagai sektor ekonomi dan di semua peringkat pekerjaan, serta hak milik harta-harta produktif yang terdapat di dalam negara. Di dalam negara ini disusun semula supaya pada tahun 1990 orang Melayu akan dapat memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah hak milik tersebut. Ini mewujudkan bahawa kerajaan menggubal dasar tersebut bagi mendorong rakyat untuk bersatu padu melalui penyusunan semula masyarakat. Di samping itu, dasar tersebut dapat meluaskan peluang pekerjaan dan mewujudkan pendapatan rakyat yang seimbang bagi mengurangkan jurang ekonomi antara kaum, kawasan dalam dan luar bandar. Perpaduan dan integrasi kaum dapat diwujudkan serta meningkatkan taraf pembangunan ekonomi negara dengan membasmi fungsi ekonomi mengikut kaum. Kesimpulannya, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sebagai rakyat Malaysia, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan wujudnya masyarakat berbilang kaum di negara kita seperti Cina, Melayu, India, Kazakh dan sebagainya. Peribahasa rambut sama hitam hati lain-lain jelas menunjukkan walaupun manusia mempunyai warna rambut yang sama, tetapi sukma dan keinginan manusia adalah berbeza. Dengan mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat, barulah masyarakat harmoni yang mempunyai aspirasi yang sama dapat tercapai. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita hendaklah mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia, seperti kata peribahasa, bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih.